Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pendidikan Islam tingkatan 1 bersama dengan saya Ustaz Aziz. Okey, pelajaran hari ini adalah bab 27, akhlak terpuji, hiasan diri. Jom. Baiklah. Akhlak dari segi bahasa ialah berasal daripada perkataan khuluq yang bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Maksudnya perangai. Dari segi istilah, apa maksud dari segi istilah? Okey, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Itu maksud akhlak. Bahagian akhlak terbahagi kepada dua, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Okey, kita lihat satu persatu. Akhlak mahmudah maksudnya apa dia? Sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Itu mahmudah, yang terpuji. Contohnya contoh akhlak kepada Allah. Apa yang terpuji? Kita sentiasa bersyukur, sentiasa sabar, redha dengan ketentuan Allah dan sentiasa bertawakal, berzikir dan qanaah, maksudnya sentiasa cukup apa pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh akhlak kepada manusia apa dia? Bersifat tawaduk, hormati orang lain, pengasih dan pemurah. Itu adalah mahmudah. Okay, kita lihat pula sifat mazmumah. Apa maksud dia? Sifat dan tingkah laku yang keji. Okey, yang keji, mazmumah adalah yang keji, yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak. Contohnya akhlak kepada Allah. Kita buat riak, berputus asa, bersangka buruk dan lalai. Itu maksudnya kita bersifat mazmumah, keji kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita ni bersifat riya, berputus asa. Contoh akhlak kepada manusia, dari segi akhlak mazmumah kepada manusia apa dia? Kalau sombong, memandang hina terhadap orang lain, kasar, memfitnah, khianat dan bakhil, yakni kedekut adalah sifat mazmumah, sifat yang terkeji. Sombong, sifat keji. Mandang hina, sifat keji. Memfitnah adalah sifat keji kepada manusia. Baiklah. Kelebihan berakhlak. Orang yang berakhlak mahmudah mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda. Antaranya ialah yang pertama, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Okey? Memberatkan timbangan amal di akhirat. Itu kelebihan berakhlak dengan akhlak mahmudah. Dan yang ketiga, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita nak memelihara akhlak, apa dia? Kita nak mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Mendapat rahmat dan syafaat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Membentuk hubungan yang baik antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita nak jaga akhlak. Baiklah. Ada lagi, mendapat kasih sayang dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan kestabilan politik dan keamanan negara, dan yang terakhir meningkatkan kualiti modal insan. Baiklah. Implikasi tidak memelihara akhlak. Implikasi ni apa? Kesan sekiranya kita tidak menjaga akhlak. Yang pertama, kita dapat menjatuhkan maruah diri. Yang kedua, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dibenci oleh manusia. Dan yang keempat, mendapat kemurkaan Allah. Ni kesan tidak memelihara akhlak. Contohnya kita seringkali melakukan bersifat akhlak apa? Akhlak mazmumah, akhlak yang terkeji, menyebabkan kita ni
seperti menjatuhkan maruah di diri sendiri, dibenci oleh manusia apabila kita bersifat sombong. Sekian, terima kasih.